Okay guys, review One Piece 1018. Aku rasa dalam video review ni tak banyak benda sangat nak kan yang aku nak bincangkan, tapi adalah satu dua benda yang bagi aku macam worth noticing lah, ataupun benda yang perlu dibincangkan lah dalam chapter ni kan. Okay, first thing first, macam mana yang aku nak dalam chapter lepas, finally Oda dah pun bagi dalam chapter ni, yang mana finally kita tahu berapa ramaikah anggota gifters yang dah pun berpaling tandah dan masuk menjadi geng Luffy, yang mana 300 orang gifters berkat daripada kuasa Kibenenggo utama tu. And kita tahu gifters ni depa macam ketua juga lah, and depa banyak headliner kan, and depa pun ada anak-anak buah depa sendiri, waiters dan juga pledges. And disebabkan depa ni dah pun berpaling tadah masuk geng Luffy, anak-anak buah depa pun turut sekali berpaling tadah ikut depa, yang menjadikan keseluruhan anggota baru, bukan anggota baru ataupun macam geng-geng baru Luffy lah yang baru masuk ni kan, menjadi keseluruhan 2000 orang, yang mana 300 orang gifters dan juga 1700 orang geng-geng pledges dan juga waiters. And 2000 orang ni juga telah menyebabkan kekalahan kepada 2000 orang lagi geng-geng Beast Pirate. So menjadikan sekarang ni angka semasa sekarang ni menjadikan 16000 versus 9000. Tak silap aku dalam chapter 1017 kot, ada tunjuk yang mana geng Luffy bukan geng Luffy ada 7000 orang and geng Beast Pirate ada 20000 orang. So sekarang ni jurang tu makin lama makin mengecil, and nampak gayanya geng-geng Luffy semakin lama semakin menunjukkan kemenangan dalam perang Wano ni. And daripada number yang Oda bagikan dalam chapter kali ni, 300 orang gifters, aku tak tahu nak kata adakah 300 orang gifters ni merupakan kesemua gifters yang ada di Pulau Onigashima ataupun tidak. Sebab tak silap aku depa habaq ada lebih kurang 500 orang gifters tau tak, and sekarang ni hanya 300 orang gifters saja. So aku macam berpendapat juga, kalau Oda buat ke semua geng-geng gifters untuk menjadi geng Luffy, it will be an easy win untuk perang Wano ni tau tak. Kalau gifters ada kebolehan buah semai devil fruit kot kan, mesti dia kuat tau tak. Takkanlah selepas ni kalau lah Oda buat ke semua geng-geng gifters masuk jadi geng Luffy, depa akan jadi senang lah tau tak. Perang ni akan jadi senang lah. Geng-geng gifters hanya perlu berlawan dengan waiters dengan pledges lah. Maknanya geng-geng Beast Pirate dah tak ada gifters lah, betul tak? So lah ni geng-geng Luffy hanya perlu berlawan dengan geng-geng pledges dengan waiters saja. So it will be an easy win, betul tak? And satu lagi juga aku terfikir, maybe tak ke semua gifters ada dekat Pulau Onigashima sekarang ni. Sebab kita tengok kita still tak nampak Babanuki, Warden dekat penjara Odon dengan Holdem kan. Kita still tak nampak dua karakter ni. Mungkin juga terdapat beberapa lagi gifters yang still depa tak boleh bercuti, depa kena kerja, depa kena jaga kawasan depa dekat mainland Wano ke apa ke, kita still tak tahu. And sama juga macam apa yang aku cakap sebelum-sebelum ni, banyak dah aku mention pasal benda ni. And finally dalam chapter ni Oda tunjukkan terus yang mana geng-geng Beast Pirate depa mula untuk target utama, sebab depa dah tahu she is the main key dalam perang Wano ni. Tak ada apa-apa lagi, depa dah try untuk bunuh utama dah, sebab nak deactivate balik kuasa dia tu tau tak. And sebelum ni aku just terfikir pasal Usopp dengan Nami saja yang akan protect utama, tapi dalam chapter ni Oda tunjukkan Daifugo, Speed dengan Gazelman kan, depa pun protect untuk lindungi utama juga daripada kena serangan geng-geng Beast Pirate. So aku rasa maybe selepas ni, maybe dengan peluang macam ni lah Oda akan berikan Usopp momen-momen dia yang tertentu kan untuk dia menyelah dalam perang Wano ni. Sebab yalah Nami dah dapat dah, and lalu ni giliran Usopp pula, Usopp still tak dapat dia punya momen dalam perang Wano ni. And bagi pendapat aku rasa macam sebab lo ni kan Speed dia bawa Nami dengan Otama lari pada situ. So aku berpendapat dia macam mana, depa tak boleh dalam keadaan sentiasa berlari tau tak. Faham tak? Maksud aku Speed kena bawa sembunyi Otama ke satu tempat tau tak. Sebab alah lo ni dalam keadaan perang kot kan. Kalau hampa nak lari mana sangat. Kalau pusing-pusing pergi mana pun, geng Beast Pirate akan nampak juga Otama, betul tak? So aku rasa bagi pendapat aku, it's better untuk Speed sembunyikan utama dekat satu tempat yang memang macam tempat yang betul-betul rahsia, yang tak ada anggota Maris ke apa ke. Sebab dengan cara tu lah geng-geng Beast Pirate takkan boleh jumpa utama tau tak. And kuasa Kibidango dia akan still activate. And selepas tu next, okay, finally setelah sekian lama kita tertunggu-tunggu apa function depa yang depa buat dekat Wano ni, CP0. Finally kita dah tahu sebab apa depa mai ke Pulau Onigashima untuk sambut Fire Festival sekarang ni, ialah sebab depa nak dapatkan berita tentang kekalahan Wuswu. And sama macam apa yang aku cakap dalam review, Wuswu sebagai bekas anggota CP0, so mestilah dia ada tahu rahsia-rahsia world government apa semua kan. So mestilah CP0 akan cuba untuk tangkap dia balik tau tak. Sebab depa tak mau dia pecahkan rahsia world government kan. And nampak gaya dekat sini
Depa macam tak boleh confirm lagi yang Wushu tu ialah Wushu. Tahu tak? Maybe sebab Wushu dah ubah cara pemakaian dia ke apa ke. Maybe time dengan CP9 dia cara pemakaian dia macam lain. And lawan ni dia dah masuk jadi Gang Beast Pirate. Under bawah Kaido dia dah pun berpakaian macam lain. And dengan confirmation CP0 berada dekat Wano untuk dapatkan berita kematian pasal Wushu ni, teori tentang Wushu berjaya keluar daripada penjara sewaktunya Blackbeard pi ke Impel Down tu dia macam makin kukuh, tau tak? Okay, aku akan terang dekat hampa sebab apa. Kalau lah Wushu dah keluar lama dah daripada penjara Impel Down, sebab apa CP0 perlu take time ataupun perlu ambil masa yang lama untuk cari Wushu untuk kalahkan Wushu? Apa faham tak? Okay, kita fikir balik. Kalau Wushu keluar daripada penjara Impel Down sewaktu Blackbeard pi ke Impel Down 2 tahun lepas, dia macam time gap tu dia sesuai, tau tak? Okay, Wushu keluar daripada penjara Impel Down 2 tahun lepas. And CP0 perlukan masa, ambil masa 2 tahun untuk cari dia. Macam benda tu logik, tau tak? Maybe dalam masa setahun dia pun tak tahu lagi okay Wushu ni pergi mana apa semua kan. Sebab yalah Wushu bila dia keluar daripada penjara tu bukannya dia terus pergi masuk jadi Gang Beast Pirate kan. Mungkin dia relax lah, dia atok, dia plan apa semua. And bilanya dia masuk jadi Gang Beast Pirate bukannya dia terus boleh jadi geng-geng atasan, betul tak? So dia mestilah kena start daripada bawah kan. And dalam masa 2 tahun tu lah dia berjaya untuk menjadi salah seorang ahli tubuh ropok. And finally geng-geng CP0 dapat berita pasal Wushu dah masuk jadi Gang Beast Pirate dan jadi ahli tubuh ropok. And tahun ni dia pun decide untuk main ke Pulau Onigashima untuk bunuh dia. Aku rasa maybe kalau lah perang Wano ni tak berlaku, perang dekat Pulau Onigashima ni takkan berlaku, aku rasa mesti geng CP0 ni akan cuba untuk bunuh Wushu juga, tau tak? And satu benda yang aku macam lawak juga, bukan lawak, macam pelik juga kan dengan ayat CP0 ni. Dia kata siapa pun yang menang dalam perang Wano ni takkan bagi kesan pun dekat kita. Aku macam like seriously, hampa CP0 mewakili world government, hampa ada deal dengan Gang Beast Pirate untuk dapatkan senjata daripada Wano. So macam kalau Kaido kalah, hampa nak dapatkan senjata daripada mana kan? Betul tak? Macam sebelum hang cakap tu hang tak fikir dulu kau kan? Betul ke hang fikir betul kalau Kaido ni kalah takkan tak ada bagi kesan apa kot kat hang kan. Macam try fikir balik ayat hang tu CP0. Okay, now let's talk about a battle between Jinbei and Wushu. Dalam chapter ni kita dapat tengok betapa berkarismanya, betapa matangnya, betapa berpengalamannya Jinbei ni untuk handle Wushu, tau tak, time ni. And first thing first aku nak cakap dalam chapter ni, finally Oda pun bagi jawapan dekat kita siapakah yang sebenarnya dah curi buah Gomu-Gomu daripada boat CP9 12 tahun lepas. And it is Red Hair Shanks sendiri yang decide untuk curi buah Devil Fruit Gomu-Gomu tu daripada kapal world government. And benda ni memanglah dah menjawab satu persoalan, tapi tertimbul lagi satu persoalan pula. Adakah Shanks dia tahu betapa specialnya buah Gomu-Gomu ni sampai dia sanggup untuk ambil risiko pergi rompak kapal world government yang ada CP9 dalam tu, yang ada CP9 tengah kawal, tengah jaga buah Gomu-Gomu tu, tapi Shanks dia sanggup untuk take the risk untuk ambil juga buah Gomu-Gomu tu. So macam adakah Shanks dia tahu kelebihan ataupun kekuatan buah Gomu-Gomu ni kan, tahu tak? And kita tengok sewaktunya Luffy termakan buah Devil Fruit Gomu-Gomu ni, Shanks dia macam dia terkejut sangat-sangat, tahu tak? And dia nak Luffy untuk luah balik buah Gomu-Gomu ni. So maybe adakah Shanks dia decide untuk ambil buah Gomu-Gomu ni daripada kapal world government untuk dia makan, untuk dia reda sendiri, faham tak? Ataupun dia ada plan something yang dia nak buat tentang buah Gomu-Gomu ni kan. But surely aku rasa memang Shanks dia tahu special ataupun kekuatan buah Devil Fruit Gomu-Gomu ni. Apa pendapat hampa pasal benda ni kan? Hampa try tengok komen dekat bawah kan. And disebabkan itulah Wushu ni dia dia marah dekat Shanks kan, sebab Shanks dia pergi curi buah Devil Fruit tu and dia kena masuk penjara. And tiba-tiba pula lepas Wushu keluar daripada penjara, dia tengok pula Luffy ada kuasa buah Devil Fruit Gomu-Gomu ni. And tambah pula dengan Luffy pergi pakai topi straw hat yang sama dengan Shanks sebelum ni. So mestilah dia macam ingat yang Luffy ni ada satu connection yang kuat kan dengan Shanks kan. Ataupun maybe dia ingat Shanks ni pergi rompak, pergi curi buah Devil Fruit tu semata-mata untuk bagi kat Luffy kan. So macam it's natural lah, aku pun faham lah sebab apa Wushu ni dia bara ataupun dia ada dendam dekat Luffy kan. Sebab lah pakai topi sama, lepas tu ada pula buah Devil Fruit yang sama. So macam okey lah, aku macam faham juga dendam Wushu ni kan. And selepas tu kita dapat tengok kekuatan Wushu yang mana Fang Pistol ni padu tak padu sampai kan boleh tertembus ataupun tertembus the right word tertembus sampai ke tingkat bawah, ke tingkat 3. Maknanya dia punya Fang Pistol ni memang betul-betul tajam, memang betul-betul padu. And even Jinbei sendiri pun menggunakan, even dia kot tangan dia guna Amanen Haki, tapi still tangan dia berdarah kan. Tapi aku tak rasa benda tu macam luka yang berat kot kan. And macam yang aku kata tadi, dengan pengalaman yang Jinbei ada ni, dia decide untuk elak serangan Fang Pistol Wushu tu daripada terima ataupun tempih. Sebab serangan tu bagi aku agak deadly ya kan. Even kena Amanen Haki pun kena berdarah kan. And benda ni macam
pelak tak pelak mahang Wushu ni. Dia boleh pergi mengatar dekat apa? Dekat Jinbe. Ni boroi bukan sebarang boroi lah weh. Ni ikan bukan sebarang ikan lah. Tahu lah ni memang lah apa harimau lawan ikan kan. And kita pun boleh nampak yang harimau ataupun kucing akan menang lawan dengan ikan tau tak. Tapi ni ikan bukan sebarang ikan coy. And dari sini kita boleh tengok yang Wushu ni dia lebih suka macam mana? Dia lebih suka kacau mental someone tau tak. Apabila berlawan. Sebab lah kita tengok dia boleh pula pergi mengatar dekat apa Jinbe kan. Pasal racist. Kita boleh nampak lah yang Wushu ni memang seorang yang racist. Dia gunakan taktik kotak untuk kalahkan, untuk jatuhkan mental lawan dia. Tapi Jinbe dia dengan steady lah. Dia kata aku tak rasa lah kot discrimination ataupun penghinaan yang macam tu boleh diterima pakai gila ni kan. And Wushu selepas tu macam my bad, sorry lah aku silap. Macam pelak faham Wushu ni. Okay, selepas tu apa yang Wushu cakap ni kan, aku macam aduh macam mana nak buat. Macam pelik pun ada macam misteri apa kau lagi order nak bagi dekat kita kan. Wushu cakap dalam chapter ni sewaktunya dia berada dalam penjara, dia ada dengar satu cerita yang dia ni kena berdoa untuk someone datang dan selamatkan dia. And di masa lalu, masa lepas kan, hamba-hamba di masa lepas dia pun percaya yang satu pahlawan akan datang selamatkan mereka. And pahlawan tu diberi nama Sun God Nika. Hamba-hamba pada masa dulu dia percaya yang Sun God Nika ni akan memberikan senyuman dekat mulut mereka and akan membebaskan mereka daripada apa kesengsaraan lah. And disebabkan time tu Wushu ni dia dalam penjara, dia berasa macam dia ni macam hamba, dia macam dia tak lepi, dia teruk sangat. So dia tetap percaya dengan kisah Sun God Nika ni. And apparently secara tiba-tiba Pak Gad penjara yang cerita pasal kisah Sun God Nika dekat Wushu ni, tiba-tiba selepas tu beberapa hari selepas tu dia hilang, pergi mana pun tak tahu. So dia fikir macam mungkin kisah mitos ataupun kisah cerita pasal Sun God Nika ni memang tak boleh diceritakan dekat siapa-siapa tau tak. And disebabkan Pak Gad yang cerita dekat dia tu pun hilang, so dia macam berasa yang dia yang dengar ataupun dia yang terdengar cerita pasal Sun God Nika ni pun berada dalam keadaan bahaya tau tak. Maybe selepas ni dia pula yang akan diburu, dia pula yang akan dibunuh sebab dia tahu cerita pasal Sun God Nika ni. And disebabkan itulah dia decide untuk keluar daripada penjara, dia decide untuk lari daripada penjara tau tak. And selepas tu pula Jinbe dia macam play kan, ni apa dah duk main duk cerita kat aku pasal Sun God Nika apa pula ni kan, macam apa kaitan dengan aku kan. And then Wushu pula cakap yang benda ni macam ada kaitan dengan Jinbe sebab Jinbe merupakan ketua ataupun leader kepada Sun Pirate. And sebelum ni kru-kru ataupun anggota Sun Pirate ni mereka ni merupakan bekas hamba tau tak. So macam Wushu ni dia nak tanya kan, adakah Jinbe ni dia tahu pasal Sun God Nika sebab Sun God Nika ni dulunya dia ni membebaskan hamba-hamba tau tak. So dia macam aku nampak connection dia dekat situ, tapi aku macam pelik siapa Sun God Nika ni kan. Adakah Sun God Nika ni merupakan nama lain kepada Joy Boy? Tahu tak? Sebab dekat sini pun ada bagi dekat kita macam sedikit figur lah macam mana rupa Sun God Nika ni kan, dengan senyuman yang ada dekat mulut dia. And Joy Boy juga kita tahu dia ni merupakan seorang yang macam periang, sentiasa bahagia apa semua kan, memberikan senyuman dekat orang lain kan. So macam berkemungkinan Sun God Nika ni merupakan individu lain, bukan Joy Boy, ataupun boleh juga nama lain kepada Joy Boy. Sebab hala dalam setiap mitos tak semuanya nama sama tau tak. Mungkin dekat pulau ni depa panggil Joy Boy ni sebagai Joy Boy, mungkin dekat pulau ni depa panggil Joy Boy dengan nama gelaran lain kan. Maybe boleh jadi macam tu tau tak. Ataupun berkemungkinan boleh jadi juga Joy Boy ni merupakan orang lain, bukan Joy Boy, memang orang lain. Dia ni lah yang selalu menyelamatkan hamba-hamba semua. And maybe Fisher Tiger ni merupakan reincarnation ataupun jelmaan kepada Sun God Nika ni yang baru. Faham tak? Aku nak bagi hampa senang faham macam ni ya. Okay. Luffy merupakan jelmaan baru kepada Joy Boy, and Fisher Tiger merupakan jelmaan baru kepada Sun God Nika. Lebih kurang macam tu lah daripada pemahaman aku. Mungkin boleh jadi macam tu kan. Apa pendapat hampa pasal benda ni kan? Hampa rasa siapakah Sun God Nika? Adakah Sun God Nika ni merupakan orang yang sama dengan Joy Boy ataupun mereka ni merupakan individu yang berbeza? Hampa try tengok komen dekat bawah. And lepas tu Wushu pun dia dah puas dah mengatar dekat Jinbe pasal kisah silam geng Fishman Island ni kan, pasal Fishman ni. And of course lah Jinbe dia memang barah lah sebab Jinbe kita tahu dia ni lah orang yang cuba untuk merapatkan ataupun mengurangkan lagi jurang perbezaan antara human dengan Fishman tau tak. And kita pun tahu Jinbe ni dia usaha untuk membuatkan manusia-manusia dekat atas laut ni untuk terima golongan Fishman tau tak. So tiba-tiba bila Wushu cakap macam ni, memang member bara lah. Kalau aku pun bara je, hang kek pasal kisah-kisah silam, pasal hamba-hamba apa semua, siapa tak sakit hati. Dan disebabkan tu kita dapat tengok finally Jinbe dah mula pun serius. And aku tak tahu nak kata dalam chapter ni Jinbe dia menggunakan full body amanan haki ke tak tahu. Sebab dalam panel ni kan, sewaktu dia pegang tangan Wushu tu kan, dia gunakan serangan shark grip tu kan, and then selepas tu Wushu dia tenang muka Jinbe.
And dekat sini panel kita tengok muka Jinbe tak jadi apa, just berasap. So aku macam, ish, adakah Jinbe juga boleh menggunakan full body Amanen Haki tu tak? And selepas tu pun Wuswu menggunakan Fang Pistol sekali lagi, direct hit depan-depan kepala Jinbe. Jinbe just accept serangan Fang Pistol tu and tak jadi apa Chong. Macam wih padu bodoh Jinbe. And yang aku lawaknya selepas tu, Wuswu ni dia boleh cakap dekat Jinbe, weh apa dia hang tiba-tiba bara marah kat aku ni kan. Macam bodoh lah Wuswu ni. Hang dah lah pergi mengata dekat Jinbe ni macam-macam dah. Hang kata pasal fishman lah, hang duk diskriminasi lah, hang racist lah apalah. Mau tak mau member tak bara. Tidak. And the final blow yang Jinbe bagi dekat Wuswu ni, bagi aku memang betul-betul padu lah hang. Aku tak tahu nak kata sebab sebelum ni kita just tak silap aku lah. Aku rasa kita just tengok Jinbe dia menggunakan fishman karate saja. Dia tak gabungkan sekali dengan Amanen Haki. And dalam video reaction aku juga, aku ada discuss pasal serangan terakhir Jinbe ni. Dia lebih kurang nampak macam Ryo tau tak. Sebab mana kita tahu fishman karate dia melibatkan pasal flow, dia melibatkan pasal gelombang juga tau tak, pasal aliran. And Ryo juga kita tahu dia melibatkan pasal aliran. And sekarang ni bila Jinbe dia gabungkan fishman karate dengan Amanen Haki, kita dapat tengok dia tumbuk direct hit bagi dekat muka Wuswu tu. Tangan Jinbe dekat sini pun tak bersentuhan pun dengan muka Wuswu tau tak. Dia macam satu gelombang yang kuat tertolak, terkena dekat muka Wuswu tu tau tak. So aku macam wonder kan, adakah fishman karate digabungkan dengan Amanen Haki, kekuatan dia sama macam dengan Ryo tau tak. Macam ush, interested juga kan. And kita tengok last panel tu sampai Wuswu terpelanting pergi ke belakang kan. And aku tak rasa battle ni akan tamat dalam masa terdekat. Aku still tak rasa Wuswu dengan Jinbe ni depa serius tau tak. Aku rasa depa macam peringkat pertengahan lagi lah, tak sampai ke tahap yang betul-betul serius kan. Jinbe dia memang bara, dia memang marah dekat Wuswu sebab dia cerita pasal kisah silam fishman apa semua kan. And Wuswu pula aku tak rasa dia serius sebab dia boleh lagi duduk bersembang pasal Sun God nikah lah, pasal Shanks lah, pasal Luffy lah, apalah. So aku rasa maybe selepas ni kita akan dapat battle yang lagi serius between Jinbe and Wuswu. So aku rasa setakat ni saja video aku kali ni. Kalau hampa rasa ada benda-benda yang aku terlepas pandang ataupun benda yang aku tak discuss pasal chapter ni, hampa boleh komen dekat bawah. Hampa jangan lupa komen pendapat hampa pasal siapakah Sun God nikah ni. Adakah Shanks dia tahu kelebihan ataupun specialnya buah gemuruh-gemuruh ni? Kalau hampa ada pendapat hampa sendiri, hampa boleh komen kat bawah. Aku nak tahu sangat, especially pasal Sun God nikah ni. Hampa rasa Sun God nikah ni merupakan orang yang sama ataupun individu yang lain daripada Joy Boy? Tak tak? Hampa boleh komen pendapat hampa dekat bawah. And kepada yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dan turn on that bell notification. So bila aku ada upload video lagi selepas ni, akan terus keluar dekat hampa punya noti dan hampa boleh terus tengok. Jangan lupa like video ni dan share video ni kepada nakama-nakama kita di luar sana, so dia pun dapat discover channel aku dan dapat membantu channel aku untuk berkembang dengan lebih maju lagi. So guys, see you soon in next time. See you soon in next video. Monkey Relative signing out.